Sehingga salat yang kamu kerjakan itu boleh berupaya mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Keji mungkar ni apa dia? Keji mungkar ni adalah akhlak buruk. Keji itu akhlak dalam hati, mungkar tu akhlak diri. Yang boleh cegah dia apa dia? Salat. Bermakna kalau salat tak cegah perbuatan keji mungkar, bermakna hang tak salat lah, walaupun hang salat. Kan? Manakala kita nak nampak salat ni apa dia? Salat ni ialah benda yang mengubah peribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak syukur kerana nikmat yang terbanyak yang kita rasakan dan tak mampulah kita nak mengira dan menghitung dia. Kerana nikmat Allah ni banyak sangat atas kita, sama ada disedang atau tak disedang, ataupun disyukuri atau tak disyukuri, nikmat Allah Ta'ala melimpah-limpah. Dan seseorang itu perlulah belajar dan sentiasa belajar mensyukuri Allah, kerana syukur itu bertentangan dan berlawanan dengan kufur. Alhamdulillah, malam ni sama-sama kita kali lagi dapat sama-sama, dan bagi pihak saya pertama kali baliklah jumpa tuan-tuan lepas kita berhenti saat berehat daripada berkuliah-kuliah lah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat ke masjid semula, kita dapat berkuliah semula, dan insya-Allah mudah-mudahan kita doa kita makin diberi peluang, kita makin akan dibuka peluang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita minta sangat-sangat ialah Ramadan nanti, biarlah Ramadan yang dapat seperti sedia kala, seperti semula, sebelum-sebelum ni. Mudah-mudahan kita diberi lagi oleh Allah nikmat bertarawih bersama-sama. Kerana itulah yang kita harapkan dan kita kehendaki untuk mengekalkan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga malam ni kita berada pada bulan Sya'ban, selepas daripada kita sambut atau kita berada pada bulan Rajab. Dah kita duduk dalam bulan Sya'ban dah. Sebulan lebih kurang lagi kita jumpa dengan Ramadan. Hati seronok sangat kita kerana akan dapat berjumpa dengan Ramadan. Sebab tu kita pun berdoa pada Allah, balighna Ramadan. Balighna Ramadan makna sampaikan kami jumpa dengan Ramadan. Habis Rejab dah, masuk Sya'ban, hari 1 Sya'ban dah, masuk 2.
Mudah-mudahan bulan-bulan yang Allah muliakan ni kita dapat meneruskan dan menambah-nambahkan lagi ibadat. Sebab peluang-peluang ni masih dibuka lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak faham tuan-tuan, Allah punya sayang kita ni, Dia bagi bulan-bulan yang tertentu, waktu-waktu yang tertentu, saat-saat tertentu untuk kita dapat kelebihan dan anugerah Dia. Sebelum tu tahniahlah pada siapa-siapa juga terlibat dengan Masjid Sharifah Fatimah ni, daripada barisan pengurusi sampailah kepada JK juga muslim-muslimat, siapa-siapa juga yang berada, yang beri tenaga dan sumbangan pada masjid ni, hingga Masjid Sharifah Fatimah diberi anugerah masjid terbaik kebangsaan. Alhamdulillah, perdana pula tu dah. Tahniahlah. Enggak kata nak tumbang ekor, 2 ekor lembu pula lah. Dengar katanya lah, no, dengar. Wallahu alam. Tapi apapun tahniah banyak-banyak, kerana sepakat tuan-tuan kan, berpadu tenaga kita untuk mengangkatkan martabat keislaman ini, Allah izinkan. Maknanya ni pun pemberian juga lah, pemberian lah. Allah bagi ni dalam banyak-banyak masjid Allah pilih. Mudah-mudahan kita juga terpilih pada Allah Ta'ala, jadi hamba-Nya yang diangkat tinggi martabat itu. Kalau masjid diangkat tinggi oleh Allah Ta'ala, mendapat masjid yang terbaik, maka kita mohon juga orang-orang yang ada dalam masjid juga yang terbaik, mudah-mudahan. Amin. Tuan-tuan puan-puan sekalian, di mana puncak kebaikan? Bila sebut macam tu, kita juga yang jadi punca kebaikan itu tang mana? Kalau tak jadi baik, kalau nak jadi baik, dia mesti ada yang ni. Tak ada yang ni, tak jadi baik. Hadis Nabi SAW, kita jadi baik tang mana? Nabi kata apa? Sesiapa yang Allah kehendaki ia itu mendapat segala kebaikan, man yuridillahu bihi khairan, man syarat, dipanggil man syartiyah, kerana barang siapa yang Allah kehendaki dia itu khairan, dapat kebaikan. Apa Allah buat kat dia? Yakni punca kebaikan tang mana? Yufaqihu fiddin. Dia itu orang yang nak dapat kebaikan tu, Allah akan beri dia kefahaman, diberi faham oleh Allah akan agama ini. Maknanya punca kebaikan itu adalah faham. Dan jika sekiranya orang nak dapat baik, Allah akan beri faham. Bila Allah nak beri kebaikan ke orang tu, dia beri faham agama. Faham agama tuan. Dan di mana kemuncak agama? Soalan dia, tang mana kemuncak? Yang kata agama ni tang mana paling tinggi? Kebaikan itu ada, dan kemuncak kebaikan itu adalah agama, berada pada puncak agama. Soalan dia mula dia balik, tang mana kemuncak agama? Jawab dia, kemuncak agama itu ialah akhlak dan perangai baik. Maka orang beragama ialah orang yang berakhlak. Orang yang beragama ialah orang yang reti adab-adab. Dan Islam amat tekan bab ni. Dan adab ni cukup penting. Tak ada adab ni bukan dia. Kita pun faham Imam Bukhari, daripada hadis-hadis yang berpuluh-puluh ribu hadis dia buat hadis pula, dia buat buku lain pula daripada hadis Bukhari. Sahih Bukhari itu yang berpuluh ribu hadis dia susun balik hadis satu kitab, bab adab saja. Kitab tu tajuk dia
Imam Bukhari punya kitab, daripada Sahih Bukhari susun semula kitab kecil dia jadi Adab Al-Mufrad. Kitab Adab Mufrad maknanya adab seseorang diri itu. Dalam kitab tu ada tebal juga hadis dia. Beradab saja, adab dengan Allah, adab dengan diri, adab dengan mak ayah, adab dengan masjid, adab dengan orang ramai, adab ngaji, adab belaka. Tuan-tuan jangan pandang agama ni dutang semayang saja, tak. Solat itu sebahagian. Sebagai apa? Sebahagian daripada jalan untuk mendatangkan akhlak. Solat tu cuma jalan nak bagi perangai baik. Kan? Itu kita faham. Solat tu cabang atau jalan nak jadikan kita ni berakhlak. Maka datang firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang kamu kerjakan itu boleh berupaya mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Keji mungkar ni apa dia? Keji mungkar ni adalah akhlak buruk. Keji itu akhlak dalam hati, mungkar tu akhlak diri. Yang boleh cegah dia apa dia? Solat. Bermakna kalau solat tak cegah perbuatan keji mungkar, bermakna hang tak solat lah, walaupun hang solat. Kan? Manakala kita nak nampak solat ni apa dia? Solat ni ialah benda yang mengubah peribadi. Sebab itu tuan-tuan Allah sekalian, dalam kitab yang ini susun balik oleh almarhum, saya ulang balik, almarhum tuan guru kita almarhum Syekh Datuk Zakaria Awan Besar, mantan ataupun menjawat jawatan dalam Haji Majlis Fatwa Kedah yang telah kembali ke rahmatullah beberapa tahun yang dulu. Dia susun kitab. Kitab tu sebenarnya waktu mana dia hidup lagi, saya main rumah dia di Rostak mana, balik rumah mentua, singgah rumah dia, berziarah dia waktu dia hidup lagi. Dia bagi kitab tu, dia kata ambil kitab ni. Dia ni yang ambil kitab ni, tolong-tolong anak mengajak sama belah sana, belah Pinang, kau anak tak boleh pergi. Dia kata gitu. Dia kata pula ambil kitab ni dah, dan anak ijazahkan dan sanadkan kitab ni untuk minta memang memahami dan mengajak dia. Kitab tu pada asal dia, kitab tu Al-Qaulu Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam ala Madhhab Syafi'iyah, karangan Ibni Mi'ad, nama pengarang dia, satu ulama Mesir yang karang kitab tu diterjemah oleh ulama-ulama kita, dan menterjemahkan dia ialah almarhum Allah yarham Datuk Zakaria sendiri. Baik, dalam kitab tu cerita apa tuan? Cerita bab sembahyang jemaah. Cerita bab sembahyang jemaah. Rupanya sembahyang ini kalau tak kena gaya, dia ubah peribadi ataupun dia ubah diri. Dan salat itu boleh mengubah diri daripada buruk kepada baik atau daripada baik kepada buruk, boleh. Maka dibawa hadis pada muka surat yang awal-awal pada muqaddimah. Dibawa satu hadis dalam muqaddimah cerita bab sembahyang jemaah ni. Maksud saya nak cerita salat itu ubah peribadi dan ubah diri. Hadis inzar, hadis warning pada orang bersembahyang. Kalau semayang tu tak kena gaya, panggil lagi huduh, panggil lagi buruk, dan rupa pun buruk. Tak mana hadis dia? Hadis akhir hadis perangai dah. Nabi kata apa dalam hadis muka surat yang ke-5, belah kiri 4 3 4 muka surat belah awal. Apa yang tuan guru kita bawa menterjemahkan kitab tu, dia bawa hadis apa? Dia terjemah hadis apa? Hadis yang berbunyi, ama yakhsha alladhi yarfa'a ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar. Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Nabi kata apa? Beri takut
beri amaran kepada orang-orang yang bersolat, angkat kepala dulu betul imam. Maknanya apa? Maknanya dia tak ikut syarat-syarat dia, dia tak muwafaqah, dia jadi musabaqah. Apa dia musabaqah? Mendului imam. Masbuk tak apa, muafiq tak apa, masa problem dia adalah musabaqah. Apa dia musabaqah? Berlumba-lumba untuk imam. Nabi kata apa? Ama yakhsha alladhi yarfa' ra'sahu qabla al-imam. Beri takut kepada orang yang suka angkat dulu, yakni mendului imam dalam perbuatan salat dia. Apa dia nak jadi kat dia? Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Allah akan ganti kepala dia esok, di akhirat esok, kepala keldai. Aw yaj'alallahu suratahu suratul himar. Atau Allah ganti turis diri dia jadi himar, jadi keldai. Yang ni yang Nabi jumpa dalam Isra Mi'raj. Manusia itu Allah ubah rupa jadi kepala keldai, badan manusia, ataupun kata Nabi Allah ubah semua langsung, dia tu jadi keldai. Sebab tuan-tuan, nanti kita faham balik kalau di akhirat, di kiamat nanti jumpa orang jadi keldai tu, ketahuilah orang ni ialah orang yang terkesan dan tersumpah dengan kata Nabi SAW. Orang ni siapa dia? Orang yang suka buat dulu berlutut imam. Dia tak mau ikut tu imam. Dia, perbuatan dia kadang-kadang jadi musawaqah bersamaan serentak, dan kadang-kadang dia buat dulu tu imam. Tu imam tak turun lagi, dia turun lah. Tu imam tak panggung lagi, dia panggung lah. Bahaya juga. Sebab tu ulang balik, kalau tu imam yang masjid yang tua-tua ni juga baik, dia slow, kita laju pasang kita. Nah, dia slow Allahu Akbar baru nak turun rapat, kita qa'ab turun dah pasang. Sami Allahu liman hamidah, kita bagi dulu sami Allahu liman. Dia tak bagi lagi, tak betul lagi. Bermakna apa dia? Bermaknanya kita nak kena hak yang bagus, bagi tu imam buat dulu. Ulama fiqh kata apa? Seseorang yang muwafaqah dengan imam. Apa dia muwafaqah? Muwafaqah ni apa dia? Muwafaqah ni makna orang yang memberikan ruang pada imam dia sempurna dulu perbuatan tu, baru dia buat, dia panggil muwafaqah. Dan ulama kata apa? Ulama fiqh kata orang muwafaqah pahala 27 tak hilang. Jadi apa yang kita sebut tuan-tuan? Berubah manusia itu daripada baik pada buruk. Solat tu bagus dah, tapi kena tak bagus perbuatan, tak bagus perkataan, tak cantik perbacaan dia, tak bagus perbuatan dia, tak baik perasaan, naik niat dia, berubah dia. Mana hadis ni bagi apa? Hadis amaran bagi orang sembahyang. Mana apa amaran daripada? Ya tak ya kena belajar lah. Belajar imam sebelum jadi sembahyang, belajar jadi makmum. Tak jadi imam, belajar jadi imam. Tak makmum, belajar jadi imam. Belajar jadi makmum yang terbaik. Kerana dalam kitab tu dia kata apa? Ada ramai makmum yang taksir. Istilah dia, makmum taksir mana makmum yang cuai. Bacaan cuai, perbuatan cuai, lebih kurang cincai. Mana saya cuai nama cincai ikut suka. Jadi apa kesan dia tuan? Kesan dia perangai kamu tak berubah. Bila salat kamu tak cantik dan baik, maka perangai tak berubah. Dan bila perangai tak berubah, satu benda yang tak akan baik pada kamu takkan dapat kebaikan. Sedangkan Nabi kata tadi apa dia? Nabi kata apabila Allah kehendaki kamu tu dapat segala kebaikan, Allah pahamkan kamu dengan agama. Jadi apa dia kita nak sebut ni? Sebut ni ialah punca kejayaan, punca kebaikan seseorang itu, adab seseorang itu ialah belajar faham. Maka kebaikan yang dapat pada tuan-tuan, khususnya pihak kita tadi, kita sebut pihak masjid kita, diberi anugerah terbaik dan mendapat kebaikan disebabkan daripada antaranya kita faham satunya, kerana kesefahaman yang ada. Alhamdulillah. Daripada semua barisan, daripada apa, pengurusi sampai habis rezeki semua, ada kesefahaman. Bila ada kesefahaman, akan mai kebaikan. Dah kita baca pada hadis,
Baik, maka tahniah disebabkan kesefahaman tu ada. Bila ada kesefahaman, akan ada kebaikan, akan ada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Iaitu hak jemaah, seorang-seorang sama juga. Nak dapat kebaikan, kena belajar faham agama. Nak jadi baik hubungan mak ayah, kena faham mak ayah. Nak ada hubungan baik dengan Nabi, kena faham Nabi SAW. Nak jadi orang beragama, kena faham agama. Kena faham. Nak kawan baik, kena sama-sama faham. Nak rumah tangga yang baik, kena sama-sama faham. Suami isteri faham, suami faham isteri, isteri faham suami, sama-sama faham, baik. Yang jadi berkelahi itu bila tak faham. Suami tak faham isteri, isteri tak faham suami. Suami kata jangan macam yang manis-manis sangat, aku je manis dia hentang manis juga, jenuh orang tu. Contohnya tak apa faham. Suami kata tak boleh makan pedas-pedas, hentang pedas juga. Kata pula, yang pergi kat kau orang, kita makan pedas mah. Nah, pasal orang tua tu tak mau faham kan. Maka isteri tak faham suami, suami tak faham isteri. Bila tak faham apa dia? Tak faham tu punca tak baik akan mendatang, akan mai. Maka di mana kebaikan ada? Di baik kebaikan itu adalah pada kefahaman. Faham. Baik, nah, macam mana nak faham pula? Nak faham. Faham kita nak dapat kebaikan, nak bagi faham ni, jom faham kita buat kerja ni pasal siapa? Pasal nama? Pasal nak angkat diri? Tak payah hal tu. Maka kesefahaman tu ialah bila mana kita faham bahawa kerja sama-sama ialah kita buat ni kerana Allah. Tak ada siapa-siapa nak kata aku lebih hang korang, tak ada. Kita buat sama-sama kerana Allah. Punca berjaya. Tapi kalau ada seorang duk kata dia bagui, orang tak bagui, kono tak bagui, dia kono bagui, kono baik, payah aku tu. Dah mula tak sepaham lah. Dia tak sepaham, takkan ada kebaikan. Kita baca tuan-tuan, kita baca pada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Ulang balik. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kendaki, bukan siapa-siapa kendak, Allah kendak. Kendak apa? Khairan, kebaikan yang berganda-ganda, bagi dua, berganda. Apa Allah buat? Yufaqih, Allah fahamkan dia dengan agama. Jadi kebaikan tu ialah pada faham. Jom faham Allah, jom faham Nabi, faham ulama, faham mak ayah, fahamkan kawan, faham agama, ada kebaikan. Keburukan ialah pada tak faham. Dia tak faham, ibadat buat tak ubah apa-apa. Salat tak ubah, peribadi. Ustaz tak ubah, ni masalah dia. Tuan-tuan puan muslimin, baik. 8.30, pukul 9 kita berhenti. Saya ada majlis pula insya-Allah sikit. Tuan-tuan puan muslimin, kita sambung dengan perbincangan kita insya-Allah malam ni semula pada kitab kita, yakni pada tajuk yang kita pilih tentang apa? Tentang kitab kita 450 akhlak orang soleh. 50 akhlak orang solehin. Kita dah bincang banyak tuan-tuan, bincang banyak pada apa? Pada kitab ni sebelum ni. Dan seperti mana mula-mula saya sebut tadi, kita dah masuk bulan Sya'ban. Apa peringatan Nabi SAW pada Sya'ban ni tuan-tuan? Apa peringatan Rasulullah SAW pada Sya'ban ni? Apa yang Nabi kata? Salah satu matan hadis yang berbunyi, syahrun yaghfalun nasu anhu. Hadis daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kita peringatkan balik tuan-tuan, Sya'ban ni apa? Nabi kata syahrun yaghfalun nasu anhu, satu bulan yang ramai lalai. Peringatan Nabi SAW, bulan Sya'ban
ramai yang lalai daripada beribadat pada Allah. Bulan Syaban 20 nak tunggu Ramadan, memanglah bulan Ramadan, tapi Nabi abang dah bulan Syaban ni satu penyakit yang main kat kita ialah kita kerap berada pada ghaflah. Maka mainlah kita memahami bahawa bila ada ghaflah, kena tukar ghaflah ni. Ghaflah mana? Lalai kan? Kami Pening lagi teruk lah ghaflah lah. Dia campur dengan jingga pula. Kan? Ghaflah tak apa lagi. Pening kata ghaflah, jingga. Kedah tak tahu kata apa. Ghaflah teruk lah. Ghaflah ni apa dah? Lalai. Kan tuan-tuan dan muslimin, lalai daripada Allah Ta'ala. Jadi bulan Rejab ni adalah bulan yang nak bagi kita ingat Allah. Zikir yang dibawa oleh ulama-ulama, dia ada satu zikir yang dikira, kata ulama apa, tak berzikir tapi dikira berzikir. Special ni. Dia ni tak zikir tapi dimasukkan oleh Allah dalam golongan berzikir. Macam mana? Kata ulama hikam, kata guru-guru kita dan mengarang kita hikam, cara-cara orang zikir macam mana? Orang berzikir, dikira orang tu berzikir bila dia duk tengok kerja buat Allah. Dia tak tengok kerja buat manusia. Dia tak tengok kerja buat manusia, dia nampak kerja buat Allah Ta'ala. Sakit, dia kata ni Allah bagi. Kenapa Allah bagi? Sakit tu nak ampun dosa aku. Allahu Akbar. Baru ni sama juga tuan, baru ni bila dah PKP lama tak buka, tak bagi mengaji, tak bagi mengajar, apa tak boleh, tak benarkan kita buat semua kan, kerana buat SOP dan sebagainya. Rabu baru lepas, minggu baru ni di pondok kita pun buka balik. Dah lama lah ramai tak mengaji, mailah ramai alhamdulillah mengaji. Dalam mengaji tu seorang-seorangnya satu makcik. Dia ni lama lah dengan kita mengaji punya lama. Daripada tahun berapa? 2012 lagi. 2003 dia mengaji dah. Dia ikut kita, masa tu dia kuat lagi. Baru Rabu baru ni dia mai. Dia mai habis kuliah. Saya tak nak kenal dia, dah tutup muka mau kan. Tutup muka pun nak kenal kan. Lepas tu dia mai dipimpin, dituntun oleh satu orang makcik juga. Saya duduk atas pentas. Dia apa, dia duduk mai, dia duduk belakang lah, berjalan lah, dia orang tuntun. Waktu mana dia sampai ke saya, dia kata, "Ustaz, kenal dia tak?" Saya kata, "Siapa dia?" Tu pakai topeng semua ni. Satu yang saya tak kenal tu satu topeng, satu pasal lagi, pasal dia pakai mata hitam. Usap lalu. Tanya kita, "Siapa dia ni? Siapa kenal saya tak?" Saya kata, "Dia siapa dia?" Dia pun habaq nama dia beri. Saya kata, "Apa siapa?" Dia kata, "Ustaz, minta maaf Ustaz. Ustaz yang kata apa ke saya ni, saya pergi siap mata hitam. SJB. Bulan lah." Saya kata, "Tak apa, pakai, apa masalahnya?" Dia kata, "Saya pakai ni bukan pasal apa Ustaz. Saya pergi buat mata." Pergi buat mata. Buat mata pula, saya pun tersilap. Silap apa? Silap buat dua-dua belah tu. Patutnya buat sebelah-sebelah lah. Patutnya buat operation sebelah-sebelah. Tapi minta dia buat dua-dua tu. Bila dua-dua tu, dia punya tak nampak tu lagi tinggi. Pakai tak nampak tu. Maka jalan pun kena dituntun. Bila dia pun cerita aku tu, saya pun dulu, dia kata saya nampak habis masalah ni, tengoklah tak nampak apa, kok buat apa, buang selaput tu, buat mata ni kok nampak terang, tak nampak terang lagi, tak nampak langsung. Kena tuntun. Saya tak kata apalah, nak buat jona kan, dia kata dah buat jona dah jadi gitu. Cuma dia kata, "Saya Ustaz, alhamdulillah, ada belajar lama-lama dengan Ustaz tu, hari ni saya kena terima, dan rupanya saya sedang. Pasal Allah buat saya ni, saya redha bila saya mengetahui bahawa Allah buat lagu ni ke saya ni, mata tak nampak ni, saya redha kerana saya tahu Allah ampun dosa saya. Saya sedang Ustaz kata, mata saya ni banyak sangat tengok salah orang dulu pun.
Dia kata aku tu bila makcik ni, patut Allah ambil mata saya ni, sebab mata saya dulu ni banyak dia tengok salah orang, dia entam orang, kutuk orang. Saya sedar sendiri Ustaz. Saya tak tanya dia kata sendiri. Kan? Dia kata sendiri. Maka dia kata hari ni Allah ambil mata saya, tapi saya redha. Saya kena belajar redha, sebab saya tahu mata saya jadi guni sebab Allah nak ampun dosa mata saya. Pergi minta doa, satu doa sikit apa-apa yang betul. Tak doa lah apa yang betul kat dia. Mudah-mudahan sembuh balik, lega balik mata tu dan dapat kebaikan. Tapi kita pun sandak ke Allah Ta'ala juga. Kalau Allah bagi kebaikan, kebaikan. Jadi tuan-tuan Allah sekalian, kita faham balik dulu. Setiap benda yang Allah buat ni ada kebaikan dia. Baik. Dan kita termasuk orang lalai sebab jarang nampak benda yang Allah buat. Matan ni, matan hikam yang apa yang ada, yang saya sebutkan benda ni tuan-tuan dalam Masjid Negeri Pulau Pinang. Apa dia? Yang disebutkan oleh matan hikam ni, cara kita nak kenal kita siapa. Hikam kata apa? Al-ghafilu yanzuru madza yaf'alu. Orang lalai ni ialah orang yang suka tengok dia ada buat apa, dan dia suka tengok orang dia buat apa. Dia kan makhluk je. Pandangan dia hanya pada makhluk. Kau ni buat apa, kau ni buat apa, kau ni buat apa, kau ni buat apa, kau ni buat apa. Tengok manusia. Dia tengok pejabat manusia untuk dipuji atau dikeji. Dia tengok pejabat manusia ni hak elok, dia puji, bagui hang, kerja hang bagui. Tengok hak tak bahaya, tak betul pula, hentam pula, tak betul hang ni tak betul. Maka duk tengok pejabat orang untuk dipuji atau dikeji. Orang tengok orang ni, ulama kata orang sibuk tengok orang ni, hang terjun masuk dalam golongan lalai, tahu tak? Baik, kalau gitu siapa pula orang zikir, orang ingat Allah, dia panggil al-zakiru. Al-ghafilu lawannya zakiru, lawan dia. Ghafil lawan ingat. Ghafil orang lalai, orang ingat dia panggil zakir. Seorang dia panggil zakir, ramai dia panggil zakirun, zakirin. Maka siapa orang ingat Allah? Kata ulama, orang ingat Allah ni ialah orang yang yanzuru madza yaf'alullahu bihi. Orang yang dikira ingat Allah ni ialah orang yang suka memandang kerja buat Allah. Dan dia faham ni semua Allah buat mereka. Sakit, demam, dia nampak Allah Ta'ala. Bila dia sakit, bila dia diuji oleh Allah, apa dia kata? Sama ada dia kata astaghfirullah, ataupun dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia nampak Allah. Terima nikmat, alhamdulillah. Terima bala, astaghfirullah. Dia balik ke Allah Ta'ala balik. Maka orang yang dikira berzikir pada Allah, walaupun lidah tak kata, tapi dia nampak kerja buat Allah tu, dikiralah dia ini orang yang berzikir. Maka kategori gitu nak. Sebab lawan orang ghafil adalah zikir, dan lawan orang zikir adalah ghafil. Orang ghafil ni Allah takdirkan, kalau ikut dalam Quran, muka surat 175 74 sama. Muka surat 174 belah kiri, ayat 179 atas sekali belah kiri. Hujung ayat tu ada satu cerita. Ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Hujung ayat tu. Habis ayat tu ayat 190. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kuasa 174 ayat 179 180. Surah Al-A'raf belah kiri. Tentu Allah kata apa tuan-tuan? Ayat hujung ayat 179 tu Allah kata apa? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Wa ulaika humul ghafilun, mereka termasuk orang lalai. Allah tashbih lagu tu tuan-tuan. Orang lalai ni macam binatang. Maka jom kita lari daripada panggil binatang.
Bila jadi orang lalai, kalau gitu nak jawab, jom jadi orang zikir. Jom jadi orang yang banyak berzikir. Berzikir ada dua hal, berzikir sebut dengan zikir tak sebut. Kerana makna zikir dua. Kerana makna zikir tu dua. Satu makna sebut, satu makna ingat. Zikir tu dua makna. Satu makna sebut, satu lagi makna ingat. Ingat pun zikir, sebut pun zikir. Macam mana zikir ingat tuan-tuan? Ni mengaji ni, tuan-tuan tak sebut. Kadang-kadang dia sebut nama Allah. Saya terus sebut nama Allah, tuan-tuan kata Allahu Akbar contohnya. Saya sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan sebut sallallahu alaihi wasallam. Zikir tak? Zikir. Zikir dengar, zikir tengok kitab, zikir habis. Maka walaupun majlis ni bila dengar orang baca zikir, sebut nama Allah tak zikir, tetap juga anda kita sekalian dikira berzikir. Sebab tu majlis mengaji dipanggil majlis zikir. Bila masuk sini je, kita termasuk golongan yang telah berzikir tanpa berzikir. Golongan kedua pula yang dikira berzikir tanpa berzikir adalah golongan yang nampak kerja buat Allah. Dia nampak hujan turun, dia kata ni Allah turun. Dia tak kata nak sebut Allah, tapi dia rasa ni Allah punya kerja, maka juga dia kira berzikir sebab dia tahu tu Allah punya kerja. Dan saya berkata tadi, kita juga dikira berzikir pada Allah bila kita tahu berjayanya masjid kita diangkat tinggi, mendapat hadiah yang pertama perdana ni. Kita tak tengok orang-orang juga, makhluk-makhluk, tapi sebenarnya yang buat bagi kita berjaya ni Allah. Allah juga yang menentukan semua. Tambah-tambah pula mungkin ada yang kata masjid kami kalau ikut masjid orang lain banyak elok lagi, kan, contohnya ikut masjid lain baik. Tapi pasal apa kita berjaya? Sebab Allah yang angkat. Kalau ikut dia berkata masjid lain baik lagi, kan, bandingan dengan masjid kami di sana, masjid Abdullah Fahim, kan, banding kita sini dengan sana, masjid sana lagi cantik, kan. Tuan saya tahu kan masjid Pertama Perdana tu lagi cantik. Kita pula kata masjid kami kalau ikut tak dapat, oi. Tapi yang dapat siapa? Sebab Allah. Jom nampak Allah. Jom nampak Allah Ta'ala pada semua urusan, supaya kita termasuk golongan yang berzikir tanpa berzikir. Kalau tidak masuk golongan lalai kita. Lalai sama dengan tak mau sebut dah. Tuan-tuan terus sebut dah. Lalai sama dengan tak sebut tu. Tadi sebut juga, ni tak sebut tu dah. Sama kan? Al-An'am ni apa dia? Yang hujung ayat 179 tadi. Ulaika kal an'am. Ulaika al-an'am. Mereka itu seperti binatang. Pasal binatang, wa ulaika humul ghafilun. Mereka termasuk dalam kalangan orang yang lalai. Macam tu punya, tak ada punya peringkat dia. Orang lalai ni sama dengan orang yang disebut, orang manusia yang disebut oleh Allah sebagai maksud kepada yang dimasukkan adalah binatang. Nauzubillah min zalik. Kalau kita tak mau jadi binatang, apa nak buat? Zikir. Dan masuk dengan binatang yang atau an'am yang dihina oleh Allah hanya dengan zikir saja. Dan bab zikir ni pun tuan, bab zikir ni pun sama juga. Saya banyak kali balik daripada Perak baru ni semalam, pergi Kedah, balik semalam, pagi tadi, momen ni banyak kita sebut apa tuan? Kita dah berjanji pada Allah Ta'ala. Dalam solat ni ada banyak janji dengan Allah. Dalam solat ni banyak janji. Sedang tak? Tuan-tuan, sedang tak janji dengan Allah? Ada yang sedang janji dengan Allah. Baik, tang mana kita janji dengan Allah? Antaranya janji dengan Allah tu ada dalam iftitah. Yang ni saya cuba sebut, tuan-tuan. Saya sebut mana? Sebut benda ni kerana benda ni dikeluarkan oleh hikmah ni, dikeluarkan oleh satu ulama kita, Syekhna, yakni Syekh Nusantara kita, Syekh
Daud Al-Fatani, Abdullah Daud Fatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab dia Fati Munyatul Musalli, bukan Munyatul Musalli, Fati dia. Yang ni apa dia cerita? Dia cerita tentang apa hikmah pada perbuatan salat. Mesti ada rahsia. Malam Isra Mi'raj, Nabi ambil benda ni daripada Allah, himpunan perbuatan malaikat, rokok, sujud, semua tu. Dia ada rahsia dia. Maka kata ulama, kata Syekh Al-Fatih, dalam salat kita itu atau dalam iftitah itu ada rahsia. Apa rahsia iftitah? Janjimu dengan Allah. Ada janji tu. Janji apa kakak? Janji apa kakak? Tuan-tuan, apa janji kita dengan Allah dalam iftitah? Agak-agak lah. Baik, tak apa, kita syarah ni. Satu janji kita dengan Allah ialah nak berzikir. Nah, janji kita dengan Allah pada iftitah tu nak berzikir pada dia, nak ingat dia, nak puji dia. Tak mana zikir ni? Tak mana janji ni? Ialah pada perkataan wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa maksudnya ni tuan-tuan? Apa maksudnya? Tak sedap kita kadang-kadang ni janji nak. Tak sedap. Tapi dia janji. Janji apa? Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku nak tasbih puji kamu ya Allah pada waktu pagi-pagi dengan petang-petang. Bukratan itu maknanya pagi-pagi, wa asilan makna petang-petang. Janji nak zikir, nak subhanallah, 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 subhanallah. Janji buatlah. Buatkanlah. Maknanya buat tak buat tu dua faham tadi lah. Tu tadi faham tu kebaikan. Solat baik bila dipahami oleh orang yang bersolat. Kena belajar faham juga dah. Belajar faham juga, itu pun tak faham bagi jadi masalah kita balik. Jadi tuan janji dengan Allah Subhanahu wa taala nak zikir, nak ingat dia pagi-pagi, petang-petang. Menunggu pagi dan menunggu petang. Dua masa yang kita janji dengan Allah, nak sebut dia, nak ingat dia. Subhanallahi bukratan wa asila. Aku nak puji kamu ya Allah dengan tasbih. Subhanallah bukratan pagi-pagi, wa asilan petang-petang. Maka ulama kata hang janji tu hang kena gota. Apa kena buat? Pagi-pagi tunggu matahari naik dengan tasbih. Dan kita ambil sikit i'tibar ataupun ambil sikit ibrah daripada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Tuan-tuan, sepaham-paham kita, Isra Mi'raj ini mula dia ayat apa? Dia dengar selalu tunggu baca nak. Isra Mi'raj dia mula dengan ayat apa? Muka surat. Tanya muka surat apa tak arti kami Ustaz? Isra Mi'raj ialah pada surah Isra, juzuk 15. Muka surat 282 belah kiri. Lepas bismillahirrahmanirrahim terus ayat dia subhanallazi asra bi'abdih. Maka surah Isra itu dimulakan tasbih. Kata Syekh Al-Fatani ditaklik oleh ulama-ulama lain. Syekh Al-Fatani ada satu kitab di karangan dia, Kifayatul Muhtaj fi Isra wal Mi'raj. Kitab itu disyarah oleh bagian-bagian ulama. Kata ulama, pasal apa dimulakan dengan tasbih? Apa itu Isra? Isra berjalan pada Allah. Mi'raj mana naik. Naik amalan, naik diri pada Allah Ta'ala. Baik. Isra nak berjalan. Jadi ulama kata apa? Siapa-siapa nak berjalan pada Allah tanpa tasbih, tak jalan dia. Betul? Kita faham ke tu? Mana pagi-pagi itu tak dikira berjalan kalau tak bertasbih. Dan petang-petang juga tak dikira amal belah petang dan malam, tak dikira dia. Berjalan pada Allah jika tidak dimulakan dengan tasbih itu. Subhanallah, subhanallah. Dan dalam kitab Kifayatul Muhtaj juga disyarah bab tasbih saja hampir ke 2 muka. Pasal 1, pasal 2 disyarah pasal tasbih saja. Apa ada pada tasbih? Subhana tu apa dia?
Baik, ambil kita baik faham mana? Cara ringkas dia, kefahaman ibrah dia, hikmah dia. Siapa-siapa yang nak berjalan pada Allah, nak bi Allah lah berjalan, permudahkan perjalanannya, tasbih. Saya ada kemarin ada satu anak murid. Saya ada kuliah di Taman Selasih kemarin. Dan saya buka je kan. Dia pagi jemput pergi mulakan kuliah balik dengan 2-3 masjid. Dia pun apa di sana. Pagi Ahad tu ada 2-3 orang mai ziarah kita. Saya pagi Ahad tu ada program muslimat. Di sebelah sana ada satu sahabat, ada satu anak murid mai jumpa kita. Dia mesej saya dulu, dia kata, "Ustaz, minta maaf lah kemarin tak ada jumpa Ustaz. Hari ni tak ada apa, saya nak pergi jumpa Ustaz." Tak boleh lah, kajuk mana pun dekat dah rumah. Dalam buku saya majlis program saya pukul 9, dalam pukul 7.30 dia sampai. Dia sampai, dia kata dia bawa benda makan sekali lah, makan saya. Kan? Sarapan jorok-jorok orang kita. Nampak dia pakai smart. Nampak dia pakai smart sekali lah. Saya tanya, "Pergi mana?" Dia kata, "Saya ni sebenarnya Ustaz nak pergi Melaka." Pergi Melaka. Berapa pergi Melaka? Anak dapat industri UiTM Melaka, air keruh. Lepas tu dia kata, "Ustaz, dia kata piawai kau apa sampai? Bila yang nak masuk tu?" "Esok," dia kata, "esok Isnin." Hari ni lah, pagi tadi. Piawai sangat Ustaz. Dia habaq jam masuk oi. Kan Seremban nak masuk Melaka tu, dia punya jam kat 55 km daripada abang dia tengok. Sebab Sekatan Jalan Raya SJR. Jadi saya pergi awal sikit supaya sampai awal dan dapat selamat sampai. Tiba-tiba dia tanya saya, "Ustaz, nak bagi mudah berjalan ni nak baca doa apa? Nak bagi mudah urusan." Kan, nak bagi mudah urusan, tak maulah sekat banyak-banyak sangat, tak mau keadaan kenderaan perjalanan tu jadi sangkut atau jerok. Nak doa apa Ustaz? Dia kata, "Nak doa panjang lah." Tapi ada doa kata, duduk dalam kereta tu, siapa dalam kereta ajak tasbih. Subhanallah, subhanallah, banyakkan tasbih, permudah urusan juga. Sebab kita kias balik pada jalan Nabi SAW, jumpa Allah dipermudahkan oleh Allah sampai berjalan tu semalam saja. Kias pada kita balik, Allah nak bang permudah urusan itu bila hang mula hidup hang dengan tasbih amalan. Ya, kita pun betul juga. Lepas subuh jangan lupa tasbih banyak-banyak. Subhanallah, subhanallah, bukan 3-3 aja. Banyak akhir. Kan? 3-3 untuk imam, habis tu duduk Ustaz. Tapi belah saya sana kan, lepas subuh ni mereka pakat nak berebut pergi kedai. Belah saya sana lah, mereka tak tahu lah. Habis subuh tu kan, geng-geng masjid berhimpun satu kedai tepi Mendang. Kan, kalau bahasa saya belah Penaga sana lah, dekat dengan satu kawasan tepi Lahar Kepak. Satu kedai tepi Mendang tu. Geng-geng semua sembahyang subuh, habis subuh semua berkat tapa lebih. Pasal apa? Tang tu ada kuih lama-lama. Dan orang pun lama-lama belakang orang tu. Kan, berhimpun tu. Tapi tak apalah, nak berhimpun pun tak apa tuan. Cuma kita faham apa? Lepas subuh nak bagi urusan jadi mudah, jangan tinggi zikir. 3-3 untuk imam tak apa. Lepas tu bila nak pergi jalan, nak pergi sana tu, sambung zikir, tasbih. Sebab siapa yang mulakan hidup dengan tasbih pada Allah, Allah permudahkan segala urusan. Ini janji Allah Ta'ala. Petang-petang pula tuan, petang-petang pula sama juga. Supaya mudahnya urusan belah malam ini jadi mudah nak bangkit malam saat ni, mudah nak sembahyang jemaah, nak bangkit tengah malam jadi mudah. Petang-petang tadi tasbih bagi banyak. Banyak orang, 3 tak banyak lah, 100, 200. Kalau sahabat dah tanya, berapa banyak Ustaz nak kena? Geng-geng ni kadang-kadang dia tanya, rajin tanya. Bila abang zikir, Ustaz, berapa banyak zikir Ustaz yang baik? Dia nak abang 100 zikir sangat, abang 1000, abang kata banyak pula, abang 10,000 tengah-tengah pula. Nak abang apa? Abang larat berapa? Nah, begitu. Dia kata kami larat 100, hasil dah 100. Mana siapa lagi banyak zikir, tasbih, lagi mudah urusan itu. Saya kata kat sahabat ni,
hang dari Melaka ni berapa jam? Dia tak tahu nak sampai ke Pausan. Jadi dia kata kalau dah 5 jam sampai Melaka, 6 jam Melaka, biarlah sejam 2 jam atas kereta tu banyakkan zikir. Sepanjang jalan pergi zikir supaya Allah permudahkan urusan Allah Ta'ala kepada kita sekalian. Jawapan daripada zikir. Zikir apa? Tasbih subhanallah. Itu di permulaannya jalan. Baik, maka orang-orang yang kita masuk orang golongan lalai ialah orang yang banyak zikir. Kita masuk golongan berzikir pada Allah. Ini satu hadis yang kita bawa, ingatan Nabi SAW, bulan Syaban ialah bulan yang ramai akan lalai. Peringatan. Ya, tuan-tuan tengok nak. Dalam satu hari satu malam, kita kata sehari dalam sehari. Dalam sehari itu ada satu masa yang paling lalai manusia. Apa dia? Dalam banyak-banyak bulan ada satu bulan yang lalai, bulan Syaban. Dalam banyak-banyak hari ada satu hari yang kita lalai. Mata mana yang lalai, tuan-tuan? Satu hari. Ketahuilah masa yang cukup ramai lalai asar. Waktu yang lalai. Waktu lalai ada satu hari itu ialah asar. Bulan yang paling lalai manusia nak ibadat nanti ialah bulan Syaban. Sebab itu Nabi kata apa? Nabi kata perbanyakkan, dan hadis kata sahabat tengok Rasulullah perbanyakkan puasa pada bulan Syaban. Tapi banyak ni benar bukan banyak lagu mana. Nabi juga sebut pada hadis dia, akhir Syaban nanti kalau boleh berbuka. Ada hadis kata gitu. Tapi maksudnya bulan Syaban bulan yang diperbanyakkan puasa, dan bulan diperbanyakkan zikir pada Allah Ta'ala. Kerana bulan Syaban Nabi kata bulan yang yaghfulun nasu anhu, bulan yang ramai manusia lupa dan lalai daripadanya. Jadi kita masuk dah bulan lalai ni kan. Sudah bulan kelainan dan kadut kot lain. Baik tuan-tuan. Jadi fahaman kita daripada apa yang Nabi sebut, jom kita ingatkan bahawa kita nak kena masuk dalam golongan yang zikir banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muka surat yang ke-14 muka surat 52 dalam kitab saya bacakan, kitab 50 akhlak para salafus salih. Tajuk dia ialah orang soleh ni apa panggil dia, tuan-tuan? Orang soleh ni ialah banyak dan pandai memuliakan manusia. Akhlak mulia. Dia nak tahu tengok solat kita ni baik tak baik solat kita ni, tengok tahu mana antaranya, tengok tentang kita pandai tak muliakan orang. Bijak tak kita ni muliakan hak orang. Bulan Rajab, Syaban, Ramadan bulan mulia. Bulan Rajab, Syaban, Ramadan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa siapa dapat kemuliaan daripada Allah, jaga. Apa kena buat? Muliakan sesuatu yang dimuliakan Allah, anda akan dimuliakan Allah. Itu saja. Nah, ulang balik. Muliakan sesuatu yang dimuliakan Allah, anda akan dimuliakan Allah. Dah kerti Jumaat kenapa kena muliakan? Sebab dia hari yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan kena muliakan sebab dia mulia, benda yang dimuliakan oleh Allah. Mak ayah kena muliakan pasal dia manusia yang dimuliakan oleh Allah. Ulama-ulama kena muliakan sebab mereka itu pewaris Nabi-Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Majlis-majlis ulama kena muliakan. Kenapa? Kerana barang siapa yang memuliakan benda yang dimuliakan oleh Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dapat kemuliaan daripada Allah, apa kita buat? Kita akan belajar memuliakan orang dan orang muliakan kita. Mulia kita ni sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala dan kita sentiasa berharap pada Allah mulia. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang paling mulia pada Allah ialah orang paling banyak bertakwa pada dia. Baik. Maka akhlak orang soleh apa dia? Banyak memuliakan orang lain, mendahulukan orang lain, memberi ruang pada orang lain. Sebab itu soalan balik kalau ulang balik, antara jalan usul tariqat Syazuliyah
yang menjadi adab kepada ulama-ulama, adab kepada orang-orang yang berada pada tariqat Syazuliyah, yang ditekankan oleh ulama-ulama Syazuliyah, antaranya ialah adab dia dahulukan hak orang, pentingkan hak orang atas diri. Kalau itu yang kamu ada, bermakna kamu telah berjalan pada redha Allah Subhanahu wa taala. Dan empat usul kepada tariqat Syazuli. Adab dia. Baik, adab dia yang ada antaranya bijak dan suka mendulukan hak orang, muliakan hak orang, muliakan hak orang. Jadi banyak memuliakan orang lain itu sifat orang yang soleh. Majlis orang muliakan, hak orang muliakan, kan baik, sambung. Di antara akhlak para salafus salih itu ialah banyak memuliakan kehormatan orang dan sukakan kebaikan terjadi ke atas mereka itu. Antara panggil orang salih apa dia? Banyak memuliakan hak orang dan pandai menghormati orang. Maka hormat orang ni satu daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa tak balik cerita lama-lama tuan? Cerita balik. Pasal apa iblis kena laknat daripada Allah? Anak tanya soalan gitu. Pasal apa iblis kena laknat? Dia berkata sombong Ustaz. Tu, sombong tu. Lain benda tu, jawapan dia. Dia kata pasal pada kafir Ustaz. Betul? Betul juga, tak betul dia tu. Tapi apa sebab dia sombong? Apa sebab dia jadi kafir? Jawapan dia, kerana dia tak pandai hormat Adam. Dia tak hormat Adam yang Allah suruh dia hormat. Pasal apa dia tak hormat? Sebab dia rasa Adam ni bandingkan dia, Adam tu apa ya? Kan? Adam tu apa je pun. Aku ni dia kata buat pada api, Adam pada tanah, api tanah aku lagi dahsyat pada dia. Perasaan dia gitu. Maka tak hormatlah dia pada Adam. Sebab dia rasa Adam duduk bawah, dia duduk atas. Jadi sebab itulah tuan-tuan, sebab punca inilah kata ulama, Allah murka kepada iblis dan Allah laknat iblis kerana dia tak reti hormat orang. Dia tak reti hormat Nabi Adam AS. Jadi isu dia tuan-tuan, tak reti hormat masjid, tak reti hormat orang tua-tua, tak reti hormat ulama, ni semua ni mendatangkan kemurkaan Allah mereka. Tak hormat majlis orang, murka Allah. Tak hormat masjid, sebab tu kita ada tahiyat masjid. Baik, siapa tak ada tahiyat masjid, maka dia dibimbangi berada pada kemurkaan Allah. Faham lagi pada tahiyat masjid? Tahiyat masjid yang orang sembahyangnya. Dah tuan-tuan, buka balik kata Imam Ghazali balik. Buka balik Imam Ghazali punya pendapat. Kata Imam Ghazali, tahiyat masjid tu tak kurang daripada 21 perkara. Ni baru sembahyang tau. Sembahyang sunat atas masjid baru satu, sedangkan lagi 20 dah. Kalau tak buat 20 tu, bermakna anda tidak dikira tidak menghormati masjid walaupun bersalat tahiyat masjid. Tahiyat masjid tu hanya satu daripada cara menghormati masjid. Kan? Kita faham begitu. Bagi Mazhari kata apa? Bagi kata tahiyat masjid tu ada pada 21 perkara. Banyak lah. Kita duk faham ke satu tahiyat masjid habis. Mayang-mayang habis. Banyak. Benda ni yang yang patut diketahui oleh orang yang bersembahyang dalam masjid. Benda ni patut. Nah, supaya kita termasuk dalam golongan orang yang memuliakan dan menghormati masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan memuliakan Allah, orang ini dimuliakan oleh Allah. Jadi Adam itu seorang yang dimuliakan oleh Allah. Adalah Allah Taala suruh iblis sujud pada Adam, usjudu li Adam. Usjudu li Adam. Sujud kamu pada Adam itu. Sujud bukan mana sujud kata ulama. Sebab tak boleh makhluk sujud pada makhluk. Maka jawapannya
Sujud tu makna, terjemahan dia, sujud tu makna hormat. Kerana iblis tak arti hormat Adam, Allah laknat dia. Bermaksud apa dia? Quran nak cerita tentang iblis tu, bukan iblis tu. Ramai di luar sana panggil iblis. Jadi jom belajar hormat. Belajar hormat akan sesuatu. Tambah-tambah sesuatu itu benda yang Allah muliakan. Bulan Syaban Allah muliakan, kita jom kita jaga. Bulan Rejab baru ni Allah muliakan, kita jaga kehormatan dia. Bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah, jaga kehormatan dia. Hari Jumaat, hari yang dimuliakan oleh Allah, kita jaga kemuliaan dia. Sampai lagi mak ayah, betul tadi, mak ayah orang Allah muliakan, jaga kehormatan dia. Tuan Muslimin, baru ni saya ceramah juga di Perak. Dia bertanya kita satu suruh satu tajuk dia bagi kita. Tajuk apa? Tajuk doa-doa daripada Quran. Jadi saya pun teringat lepas doa pada minta aku tu, kita bagi satu doa. Kan? Dia ni apa dah? Dia doa yang ada pada surah Isra. Doa ni doa apa? Doa anak kepada mak, supaya tak jadi anak derhaka sepanjang masa. Kalau tidak, dikira anak tu derhaka pada mak ayah sepanjang masa, dikira derhaka. Bila ayat dia, ringkas tu ayat dia, ayat yang memuliakan mak ayah, doa yang memuliakan mak ayah. Dalam Quran surah Isra, muka surat 284 sebelah kiri, bagi kenang pada bawah ayat 24. Ulang balik, kita kod bagi. Muka surat 284 sebelah kiri, bagi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, turun bawah balik. 6 tu ada masuk bunga bintang tu, turun 2 balik. 2 bawah balik ayat 24. Surah Al-Isra ayat 24. Dalam Quran muka surat 284, baris keempat daripada bawah, jumpa satu ayat, satu peringatan dan satu arahan Allah. Apa ayat dia? Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghirah. Dalam Quran, sebenarnya kalau kita cari Quran, dalam Quran ada 4 arahan Allah Ta'ala untuk doa pada mak ayah. Tapi kemuncaknya ayat ni, kemuncak penghormatan mak ayah disebutkan oleh ulama, inilah ayat yang pendek tapi maknanya cukup dahsyat. Apa dia? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesian belahlah kamu pada mak ayah kami, ya Allah, seperti mana mereka kesian belah kami masa kami kecil. Inilah doa mak ayah pada mak ayah yang paling utama, kata ulama-ulama tafsir. Yang mana ayat ni patut sangat anak-anak katakan mak ayah. Ulama kata apa? Kalau mak ayah kau mati, kamu doa dengan doa ni, terangkat ia ke syurga yang tertinggi. Terkejut dia. Doa ni, ayat ni kata ulama, ayat pada surah Al-Isra ayat 24 ni, doa yang akan mengejutkan ibu kamu daripada tidurnya di kubur yang biasa, syurga yang biasa. Terkejut dia sebab malaikat bawa dia ke syurga lagi tinggi sebab doa kamu pada mak. Doa apa dah? Ulang balik doa ni, muka surat 284 ayat 24 surah Isra, pendek ya. Kata ulama pada doa tu, doa yang akan mengejutkan ibu bapa kamu di kubur. Kerana dia kejut sebagai apa? Pasal terangkat ia ke syurga yang lebih tinggi dan lebih cantik. Bila anak ni duk ulun baca yang ni, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, Allahumma arhamhuma kama rabbayani saghira. Macam kita baca dulu lah. Pendek tapi cukup dahsyat dia punya kebaikan untuk mak ayah. Kan? Itu pendek je. Jadi apa nak buat tuan? Kita muliakan mak ayah gitu. Muliakan mereka dengan minta Allah tu tolong Allah Ta'ala supaya Allah kesian belahkan mereka. Tuan-tuan boleh muslim, saya ulang balik. Pasal apa anak ni kena doa kat mak ayah? Pasal
Kena minta ampun dosa mak ayah pada Allah Ta'ala. Sebab antara puncanya, antara sebabnya, kita faham balik, kita nak doakan mak ayah ni pasal apa? Jawab dia, kerana kita lah penyebab mak ayah ni banyak kali tak sembahyang. Sebab kita jugalah penyebabkan mak ayah banyak tinggal sembahyang, tinggal puasa, tinggal ibadat pasal kita, pasal anak tu lah. Nak sembahyang tak boleh, pasal apa? Anak riau. Ayah pun sama, mak pun sama. Terganggu ibadat mak ayah disebabkan kita dulu. Maka balasan balik, Islam kata apa? Hang kena minta Allah ampun dosa mak hang tu, pasal dulu hang pun lah kacau dia. Hang kacau dia sampai nak sembahyang tak boleh. Hang kacau dia sampai nak ibadat tak boleh, terganggu disebabkan hang. Kalau gitu, bila dia tak buat ibadat, jangan marah kat dia. Hang kena minta Allah tolong ampun dosa dia disebabkan hang dulu. Macam mana cara nak buat, kata ulama? Sila bacakan ayat 24, antaranya surah Isra tadi. Dalam surah Nuh ada satu ayat, surah An-Namli ada lagi ayat, surah An-Nahli pun ada juga. Cerita apa? Cerita doa anak-anak yang kena baca untuk mak ayah. Poin dia pada poin dia, jom belajar muliakan mak ayah tu, supaya kita tak jadi anak derhaka kepada Allah Ta'ala disebabkan mak ayah kita tak doa ni, faham? Baik. Jadi poin dia pada banyakkan memuliakan orang lain. Dan orang lain tu ialah siapa? Orang lain bukan orang lain. Jom banyak muliakan mak ayah. Mati hidup tak kira. Mati cara mati, hidup cara hidup. Soalan dia balik, macam mana nak muliakan mak ayah yang dah mati? Macam mana nak muliakan mak ayah yang dah mati ni? Ulama kata hadis Nabi, berdasarkan hadis Nabi, Nabi kata apa? So datang seorang pemuda jumpa Nabi SAW. Jumpa dia, Nabi dia kata dia, ya Rasulullah, Nabi kata wajib atas anak-anak menjaga kebaktian pada mak ayah. Pemuda dia tanya, ya Rasulullah, mak aku mati dah, ayah aku mati dah, macam mana aku nak bakti ke mereka? Mereka tak ada. Maka Nabi kata, wahai pemuda, buat begini. Apa dia kena buat? Kamu dikira memuliakan mak kamu yang telah mati jika kau buat 3 perkara. Apa dia tu, teman? Pertama, Nabi kata, engkau dikira memuliakan mak ayah kamu bila kamu kerap mendoakan keampunan padanya. Dikira muliakan mak ayah gitu. Yang kedua, apa pula ya Rasulullah yang kedua? Nabi kata apa yang kedua? Jaga silaturahim dengan adik-beradik. Ni abang adik ni belaga tak belaga angin dah, belaga angin balik lah. Kenapa? Kerana bila jaga silaturahim dengan keluarga, sama ada waris atau karabah atau siapa saja, maka dikira memuliakan mak ayah. Adik abang tegur siapa elok, cakap elok, kasih sayang elok, maka dikira memuliakan mak ayah. Dan yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, tanda cara-cara memuliakan mak ayah yang dah mati, Nabi kata muda ni banyakkan sedekah atas namanya, maka engkau dikira memuliakan dia. Jika tidak, kata Nabi pada pemuda ni, kamu derhakakan mak ayah kamu kalau tak buat 3 benda ni. Ni pada orang yang dah mati. Maka tanggungjawab kita apa nak buat hari ni? Jaga doa mak ayah satu, jaga silaturahim sama-sama kita, adik-beradik khususnya. Nombor 3, jaga sedekah itu. Buh atas nama mak ayah, bulan masjid, bulan surau, tengok siapa-siapa yang miskin, berikan zakat, berikan sumbangan, berikan infak. Jangan lupa niat atas nama mak ayah. Kalau gitu kita dikira memuliakan mak dan ayah. Ni tajuk tak habis lagi. Bila suku tu ajar habis dah. Kita berhenti dulu insya-Allah nah. Kita jumpa lagi pada bulan depan. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita berhenti tahun dulu. Kan kita jumpa lagi pada bulan depan. Mudah-mudahan Allah panjang usia kita, Allah panjang umur kita. Bulan depan Ramadan dah. Dah yo. Puasa dah no. Bulan depan puasa lah. Habis Syaban lah. Insya-Allah kita tengok macam mana. Macam mana yang boleh. Alhamdulillah.
Macam mana yang kita nak apa, kita nak tengok pula, tengok apa minggu depan atau bulan depan, tengok pula macam mana. Mungkin ada tazkirah ke macam mana ke. Pasal main tadi pun tengok polis tak ada kau jalan lah. Yang ada pun dekat Bertam saja tu je. Tu tengok juga kok apa kat Hawi ni kok ada polis. Tak ada lah, mungkin kena tak ada lah. Tapi mudah lah kita nak main kan, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi insya-Allah jumpa lagi masa depan. Aku lakukan astaghfirullahalazim li wa lakum lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina fastaghfiruhu fa yafuzul mustaghfirin wa yastaibin. Jumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lana warhamna kama rabbayana shaghira. المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولي فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.